Okey. Sebelah ni. Apa berani bagi? Okey. Tanda tanya baca doa baca. Baca surah Al-Fatihah. Surah saja boleh? Ada satu kali sampai awak punya waktu habis mengajar lah kakak kaki dulu. Ustaz tanya itu kaki tu naik ke tanah duduk bersitai dulu. Okey. Sebelum Ustaz nak perkenalkan apa tajuk hari ini yang awak akan belajar. Okey, apa yang Ustaz akan sampaikan hari ini, Ustaz dan kamu semua tolong tengok ke depan dan bagi perhatian. Boleh? Okey, dekat dalam Ustaz ni ada 3 helai kertas, 3 helai gambar. Okey, Ustaz nak awak tengok dulu betul-betul, tengok dulu betul-betul dan Ustaz kamu fikir apa yang kamu nampak. Okey, gambar yang pertama adalah tasbih. Bukan apa nama alat ni? Benda ni kalung sihir. Okey, apa lagi nak jawab? Okey, apa? Kita masuk gambar yang kedua. Okey, gambar apa ni? Pemuja syaitan. Boleh tak? Okey, dekat gambar apa ni? Gambar ini gambar apa? Jadi gambar apa tu? Pemuja ataupun meminta pertolongan syaitan ataupun iblis. Okey, gambar yang pertama tadi yang Ustaz tunjuk ni, yang paling depan adalah tangkal namanya. Ini adalah tangkal. Okey,
dengan tiga-tiga gambar ni, Ustaz kaitkan tiga-tiga gambar ni, tajuk hari ni kita belajar adalah tajuk si menjauhi si. Faham? Baik. Apa tajuk ni kita belajar? Tajuk si menjauhi si. Okey. Saya buka satu pembentangan slide. Okey, kamu boleh tengok dan kita perlu perhatian masa Ustaz mengajar. Okey, hari ini insyaAllah Ustaz akan ajarkan kamu contoh sihir, kesan sihir dan tindakan. Okey, nampak? Ustaz nak seorang saya boleh Adik. Adik tekan button yang bawah Okey, ambil kita seorang Okey, insyaAllah hari ini kita akan mengajar kamu contoh sihir, kesan sihir dan tindakan menjauhinya. Ada tiga. Okey, ada tiga poin yang kita akan ajar. Pertama kali, kita akan mengenalkan gambar apa itu ataupun contoh sihir. Yang kedua, kita akan ajar kamu apakah dia kesan sihir. Yang ketiga, okey, yang ketiga saya akan ajar kamu tunjuk kepada kamu apa tindakan ini, macam mana kita nak elak daripada terkena sihir. Okey, abang yang bisa buka. Okey, terus. Okey, perkenalan tajuk sihir. Okey, sama dulu. Okey, jangan baca dan kamu tengok. Boleh? Okey, sihir ialah perbuatan yang menggunakan bantuan makhluk halus untuk memudaratkan orang lain. Okey, senang kamu semua baca boleh? Okey, je. Poin dia adalah poin pada kamu adalah perbuatan yang menggunakan bantuan makhluk. Itulah sihir. Apa dia? Poin dia sihir dan menggunakan bantuan daripada Tuhan kita iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia menggunakan bantuan makhluk. Apa tujuan sihir ini? Untuk mengudaratkan orang lain. Tujuan sihir tak adanya ada kesan yang positif. Kesan sihir adalah kesan yang negatif. Kesannya adalah memudaratkan orang lain. Dia tak ada pun memberi manfaat kepada orang lain. Faham? Faham? Faham tak maksud sihir? Baik, faham? Faham tak? Okey, yang kedua. Betul kan? Baik kan? Oh, baik kan? Yang kedua, betul? Ia bermaksud ia bermaksud dalam besar dan menjelaskan akidah. Okey,
Dia maksud sihir ni hukumnya adalah haram. Dan hukumnya juga berdosa. Okey, apa saja dia boleh menjejaskan akidah. Okey, sihir ni dia boleh menjejaskan akidah. Apa itu akidah? Akidah adalah mengenai iman dalam diri, yang mana kita menghambakan diri kita kepada Allah sahaja, bukannya menghambakan diri kepada syaitan. Faham? Okey. Hukumnya apa? Tak benar. Hukumnya adalah haram dan berdosa. Okey, yang ketiga. Sihir berikut sejak zaman dahulu dan masih diamalkan oleh segelintir manusia. Okey, sihir ni daripada zaman dulu dah wujud. Siapa pernah dengar kisah sihir zaman Nabi? Okey, zaman Nabi apa? Zaman Nabi Musa alaihi salam. Okey, pada zaman tu Nabi Musa dia berlawan dengan raja Fir'aun dalam tu, yang mana raja Fir'aun ni mengaku dia ni sebagai Tuhan. Dia boleh buat apa saja, dia kononnya ada kuasa. Okey, tapi dia menggunakan kuasa dengan bantuan makhluk halus. Dia menggunakan sihir. Okey, lalu Nabi Musa pun menggunakan apa? Apa Allah bagi mukjizat kepada Nabi Musa? Bukan Nabi Musa berubah ataupun bertukar menjadi dan melawan sihir raja Fir'aun, dan melawan kula Fir'aun. Kadang-kadang kisah Nabi Musa. Okey, itu sihir pada zaman Nabi Musa. Dan apa tu salah sebutkan ini, dan dia masih diamalkan oleh segelintir manusia sampailah sekarang. Sekarang pun ada zaman, sekarang pun ada orang yang menggunakan. Okey, kan? Okey, dalil nakli ni apa? Dalil nakli ni apa? Okey, lupalah. Dah lupa? Dalil nakli ni adalah tak kenal buka sikit. Firman Allah. Daripada firman Allah ataupun daripada ayat Al-Quran. Awak nampak tak ini daripada apa? Surah apa? Al-Baqarah ayat 100. Kalau surah Al-Baqarah, surah ni biasanya daripada mana? Daripada dalam Al-Quran. Itulah dalil nakli. Dalil nakli ni ayat Al-Quran, okey, ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, apakah dalil nakli itu? Okey, maksudnya Ustaz, maksud surah Al-Baqarah ayat 102. Okey, sesungguhnya mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepada mereka dan tidak memberi manfaat. Okey, maksudnya apa kat sini? Daripada potongan ayat potongan surah Al-Baqarah ayat 102. Sesungguhnya mereka mempelajari sesuatu yang memberi
Dan kepada mereka siapa? Orang lain lah, tak kisahlah orang Islam ke, orang kafir ke, orang bukan Islam ke. Dan tidak boleh antara umur dia belajar ilmu ni, ilmu nikah, menggunakan bantuan jin, bantuan iblis, bantuan syaitan untuk memudahkan orang lain. Faham? Daripada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 Allah dah bagi tahu sihir ni memang daripada zaman tu. Okay, next. Okay, ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi atas lihat. Okay, ini adalah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Sebentar, barang siapa mendatangi tukang sihir atau bohong dan mempercayai kata-kata, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat. Okey, ini daripada perkataan ataupun percakapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan apa? Okey. Barang siapa yang mendatangi tukang sihir atau bohong, sesiapa orang Islam yang datang jumpa bohong, okey, siapa yang orang Islam datang jumpa dengan tukang sihir ataupun bohong dan mempercayai kata-kata bohong tu, okey, maka dia telah kufur. Okey, apa maksud kufur? Dia telah mengingkar Allah, dia telah mengingkar perintah Allah. Dia telah melakukan segala larangan Allah terhadap apa yang Nabi Muhammad, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Siapa tahu apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Cuba sikit, ada kan? Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Cuba sikit. Al-Quran dan As-Sunnah. Dua ni, kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hidup berpadukan dua asas ni, apa dia? Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu adalah percakapan Nabi, pendakwaan Nabi, berkali-kali yang sunat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat. Itulah As-Sunnah. Kamu ikut dua sumber asas ni, dua sumber ni, insya-Allah kamu berada di bawah lindungan Allah. Okey, kita berada di bawah lindungan Allah. Sebab apa? Kalau kita tak sihat, kita sakit, okey, memanglah kita kena cari ubat, memanglah kita kena pergi ke klinik. Tapi apa yang Nabi Muhammad buat? Dulu ada klinik tak? Dulu Nabi Muhammad kalau tak sihat, Nabi Muhammad demam ke, dia ada pergi klinik tak? Ada klinik dulu? Ada doktor tak? Rasulullah buat macam mana? Rasulullah dia membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang boleh menyembuhkan sakit. Okey, ayat-ayat ataupun doa-doa syifa, okey, untuk memohon kesembuhan daripada Allah
membaca ayat Al-Quran sahaja dan menjaga solat. Kita sakit tak bermakna kita tak boleh tinggalkan solat. Kita sakit ke tak sakit ke, sihat ke tak sihat ke, tetap kena melakukan perkara yang diwajibkan di atas kita, iaitu solat fardu. Okey, apa answer next? Okey, seterusnya kita masuk ke contoh C. Okey, contoh C ni yang Ustaz nyatakan dekat depan ni ada di okey, yang pertama salah pilih soalan demi soalan baca. Okey, baik. Makan. Okey, buat sikit soalan boleh. Okey, baca nombor satu. Baik. Terima kasih. Okey, yang pertama apa dia? Contoh sini yang pertama. Sihir berpisah. Dah dengar? Dah dengar sihir berpisah? Biasanya, okey, biasanya awak akan dapat lihat dalam drama television. Okey, biasanya akan berada dalam drama television, drama malam, dan itu biasanya banyak. Okey, drama-drama yang mengisahkan orang itu terkena sihir berpisah. Okey, sihir berpisah ni apa dia? Mengisahkan hubungan suami isteri. Sihir berpisah biasanya berlaku pada hubungan yang halal. Tak ada lagi Ustaz dengar orang yang hubungannya belum halal lagi, okey, terkena sihir berpisah. Biasanya orang yang cemburu ni, orang yang cemburu kepada hubungan yang sudah kahwin, yang sudah halal. Dia nak dekat orang tu, contohnya, dia nak dekat orang tu, dia tak dapat. Okey, dan dia pun bohong, dia sanggup jumpa dengan bohong, dan dia membuat sihir berpisah untuk mencerai-beraikan suami dan isteri. Hukumnya boleh? Haram menuduhkan rumah tangga orang lain. Haram di sisi Islam. Okey, faham tak sihir berpisah tu? Okey, yang kedua, salah perempuan, salah. Sama tak? Orang tak usah pilih je, boleh dia baca je. Sama tak? Okey, juga, teman. Buat sikit boleh Okey, baca. Sihir pernikahan untuk membuat seseorang jatuh cinta. Okey, belum. Terima kasih. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah sihir pernikahan. Dah dengar? Dah. Oh, sama ni? Adam Labis. Dah dengar sihir pernikahan? Dalam cerita ke, dalam drama ke, atau yang kita dengar? Tak pernah dengar? Okey, siapa pun tak dengar? Biasa jarang orang apa, orang baik-baik apa ni tak dengar. Okey, tuan-tuan. Okey, sama yang sihir pernikahan ni untuk membuat seseorang jatuh cinta. Dia jumpa dengan bohong, dia cakap dengan bohong, wahai bohong, aku nak kau buat satu minyak darbu. Contoh minyak darbu yang membuatkan orang yang aku minat tu dia jatuh cinta dengan aku. Itulah sihir pernikahan. Dia nak orang tapi orang tu tak nak. Dia sanggup jumpa dengan bohong, dia suruh rumah tu banyak,
Dia dalam minyak tu tercantik dekat mana-mana bahagian orang yang dia suka tu, dan orang pun boleh minat dekat orang yang buat sihir. Bahasa hati-hati. Lagi-lagi yang orang buat. Yang perempuan tolong hati-hati, jangan sesekali rapat dengan lelaki. Kena jaga batas. Sebab itulah dalam Islam tak boleh bersentuh. Takut niat orang tu jadi tak baik. Kalau dia orang tu jahat, orang tu tak baik, dia nak sihir awak yang perempuan, awak pula tak suka dia, tiba awak suka dia, awak datang makan dia nak sihir dia. Macam mana nak buat? Jumpalah dengan Ustaz Syifa yang boleh menyembuhkan dia, insyaAllah. Okey, yang ketiga soalan lagi baca. Yang ketiga siapa yang baca? Ada? Boleh baca tak? Apa? Boleh? Buat sikit boleh? Boleh? Buat lagi? Buat lagi? Sihir santau. Okey, ya? Okey, duduk. Terima kasih. Yang ketiga boleh? Sihir santau. Ini biasa awak dengar apa? Kalau orang Indonesia panggil apa? Dalam movie, dalam Netflix, biasanya cerita-cerita hantu Indonesia ni banyak berkenaan dengan santet. Betul? Pasal tak? Film-film Indonesia, film hantu Indonesia, biasanya dalam cerita diorang banyak yang menggunakan unsur-unsur sihir. Unsur-unsur sihir yang besar, sihir santau. Dalam bahasa Indonesia orang panggilnya santet. Kesantau orang yang tak suka. Apa misalnya? Menyebabkan sakit berpanjangan. Bahaya sihir santau ni adalah salah satu jenis sihir yang bahaya. Dia boleh menyebabkan awak sakit berpanjangan dan rasanya awak boleh akhirnya awak boleh meninggal dunia. Bahaya. Okay, dia sihir santau ni umur tu apa yang Ustaz belajar lah. Okay, apa yang Ustaz belajar orang yang menggunakan sihir ni umur tu, dia nak menyantau orang lain, dia akan ambil satu gambar orang tu yang nak sihir. Okay, umur tu akan tanya, ada gambar tak orang yang awak nak sihir tu? Orang tu pun bagilah umur tu gambar. Bila dia dah dapat gambar, dia akan letakkan di atas patung kecil tu, kan? Patung kecil tu, dia akan tunjuk gambar tu dekat lepas tu dia akan baca lah jampi-jampi mantra apa, tak tahu. Lepas tu dia akan cocok patung tu, tak kisah namanya, Ustaz tak tahu. Tapi itulah dia buktinya. Dia nak menyakitkan orang yang dia nak sihir. Sebab itulah pasal kalau orang tu kena santau, orang tu sehat walafiat, tiba-tiba sakit, terlantar kat atas katil, tak boleh bangun, tiba-tiba macam lumpuh. Rupanya kan sihir hati. Biasanya kan orang-orang yang suka sihir ni orang yang terdekat dengan orang yang rapat dengan sebab itulah Rasulullah cakap orang yang paling bahaya sekali orang yang paling rapat dengan banyak orang yang jauh dengan kita, orang sekeliling kita yang dekat dengan kita. Berhati-hati bila
Bila bercakap jangan menyakitkan hati orang. Faham? Okey, nombor 4. Nombor 4, kita nak seorang. Okey, cakap. Buat dia baca. Buat lagi cakap. Baca. Okey, terima kasih. Apa? Kita ulang balik. Nombor 4 apa dia? Sihir penghalang rezeki. Orang kita, orang Melayu biasa buat. Orang Melayu ni satu je. Dia ada sifat iri hati ataupun sifat busuk hati. Dia buat cemburu dengan orang lain, dengan kejayaan orang lain. Apa sihir penghalang rezeki ni? Menyebabkan seseorang susah mendapat rezeki. Okey, orang kita orang Melayu dia suka berniat. Niat ni memang suruh. Sebab berniaga ni pun adalah salah satu pekerjaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul lagi? Betul tak? Rasulullah dulu tidak ada berniaga lagi, mengembalakan menjadi seorang saudagar atau penjual. Okey, sebab itu adalah salah satu rezeki yang berlimpah-limpah berniaga ni. Okey, sebab itu pekerjaan Nabi Muhammad, salah satu pekerjaan Nabi Muhammad. Okey, menyebabkan seseorang susah mendapat rezeki. Sebab apa? Orang tu dia hantarlah apa-apa tangkal dekat kedai yang orang berniaga tu. Tandang tandang dekat depan kedai ke. Okey, kedai itu terus kedai itu terus orang tak ramai datang. Walaupun kedai dia hari-hari buka, tapi orang yang hari-hari dalam kedai dia tak nampak ataupun dia nampak kedai itu tutup. Kita tengok dekat kedai orang apa yang buat? Orang Melayu. Sebab orang Melayu ni memang buat sifatnya iri hati. Okey, orang Melayu memang buat sifatnya iri hati. Okey. Seterusnya yang kelima. Tadi siapa lupa? Alat kaki. Alat. Buat sikit dalam macam apa dia? Sihir bayangkan menengok keramat serenang keluarga dari daun. Okey, duduk. Terima kasih. Yang kelima adalah sihir bayangan. Apa maksud sihir bayangan? Menyebabkan mangsa nampak benda tidak. Sihir bayangan ni kan? Sihir bayangan ni orang tu kena sihir. Okey, lepas tu orang tu dia nampak benda yang tidak wujud. Benda yang tidak wujud. Apa fahaman awak? Benda yang tidak wujud. Yang tak ada yang kita tak nampak cik, syaitan, iblis, hantu. Itulah sihir bayangan. Pun ada juga hijab darah. Orang yang terkena itu dia akan nampak dan dia akan boleh mengganggu emosi dan mental. Hati-hati bila kita berkah. Okey, next. Tadi. Okey, teman-teman. Ini adalah contoh gambar. Okey, ini Ustaz buat sendiri tau. Ustaz pakai
cara dia gambar dia bukan salah kata sihir ni betul sini kan. Ini cuma gambaran salah senang lagi kamu faham, senang lagi kamu nampak. Okey, dia dengan nak berhantar sihir. Okey, seterusnya berapa ni? Dia berniat dia dekat orang yang sihir dekat patung. Patung siapa? Patung tu adalah bangsa. Okey, bangsa sihir. Apa dia? Apa tu? Dia letak contoh dengan jar dan paling mati X mati dia nak tunjuk dekat orang yang tidak sihir. Next. Cantik ke tak cantik ke? Cantik ke cantik gambar ni? Sempat ke tak sempat? Jalan kiri sempat ke tak sempat? Gambar yang lain kadang-kadangnya tak boleh AI kan. Awak pun tak boleh AI kan ni untuk kartun. Tadi kita buat boleh, kita buat boleh gambar awak jadi kartun. Okey, tengok gambar yang seterusnya ni gambar apa ni? Adalah contoh sihir berbisa. Okey, dah ada tu dah atas. Ini adalah sihir santau. Sihir santau, tidak santau dah. Ke bawah. Ini sihir berbisa. Apa ini? Suami dan isteri. Ni apa ni? Gambar iblis menggunakan ilmu kita dan ilmu sihir. Okey, atas kita ke bawah lagi. Okey, tadi contoh sihir. Contoh sihir tadi ada berapa? 4 ada 5. Okey, sebutkan satu. Sihir pemisah, sihir peninggal lagi. Sihir santau lagi. Sihir penghalang lagi. Sihir layak. Yang ini faham tak? Dia saya nak tanya, saya masuk air jawab. Boleh? Saya nak tanya contoh sihir. Okey, bersedia. Okey. Kita nak belajar apa ini? Contoh sihir, kesan sihir kan? Kita akan menjauhi menjauhinya. 3 poin dia. Tadi kita dah masuk contoh. Sebelum kita masuk kesan sihir. Okey, kesan sihir terhadap individu. Okey, terhadap individu. Apa maksud individu? Terhadap seseorang. Okey, Ustaz. Okey, awak baca terus boleh? Okey, baca. Ini kesan sihir terhadap individu. Okey, individu tersebut dia boleh gangguan emosi. Dia boleh mendatangkan gangguan emosi dan mental seperti apa? Lepas tu orang tu bahaya. Sihir ni amanlah bahaya. Dia boleh mengacau hidup emosi dan mental. Bila mental kita terkacau, fizikal kita automatik pun kita terkacau. Okey, yang kedua dia
baca beberapa ya lagi. Pegang. Okey, 1, 2, 3. Tadi dia mengganggu mental, yang kedua ni mengganggu fizikal, yang menyebabkan penyakit fizikal berkaitan dengan anggota badan atau tubuh badan kaki. Okey, contoh dia sakit kepala, lepas tu dia sesak nafas, dia rasa macam tak sebut kita sihir ni memang betul. Dia akan rasa sesak nafas. Okey, boleh. Yang ketiga boleh. Orang tu tak jadi, tak boleh faham. Okey. Last sekali, kisah sihir dalam individu baca. Ini apa maksudnya? Yang ini dia ditujukan kepada nomor. Nomor tu pada dibuat. Kalau dia tak boleh pergi, kalau dia tak boleh lambat, apa dia? Nomor tu akan menjauhkan diri daripada ibadah dan dan menyebabkan kerosakan hati kita. Itu kesan yang buruk ke kesan yang baik? Kesan yang buruk. Ada tak orang buat kesan sihir ini sebenarnya kesan baik? Tak. Semua ni kesannya kesan yang buruk. Okey, abang bisa. Next. Yang tadi terhadap individu, yang sekarang ni kesan sihir terhadap masyarakat. Apa maksud masyarakat? Komuniti orang sekeliling, Okey, pertama baca 1, 2, 3. Nampak tak? Ustaz, tunjuk tema. Sihir adalah adalah melalui ataupun dihantar oleh ahli keluarga atau ahli keluarga dengan orang yang paling dekat dengan kita. Betul? Mula-mula tadi sudah kamu sihir ni biasanya orang yang rapat dengan kita yang makan orang yang kita kenal. Ada tak orang kita tak kenal, lepas tu orang tu dia hantar sihir kita secara tiba-tiba? Ada tak? Ada? Ya, orang tengok kan? Orang tengok kan? Ada? Bapak saya jawab. Satu yang atas atau orang asli? Benda ni tak boleh main, bukannya awak, bukannya satu tenaga ke apa. Campuran ahli bukan kata bapa saudaranya, ayah saudaranya bukan dengan sihir. Katanya dari mana? Orang asli, orang yang tak kenal, nampak? Salah satu. Orang asli dia menghantar sihir kepada bapa saudaranya. Okey, ayah saudara awak kenal dia. Dia sedang kena demam. Lama tak? Demam yang lama, sakit yang kepanjangan sampai kan dia kena masuk hospital. Itulah bahaya sebenarnya sihir ini. Okey? Dan kedua usaha sihir terhadap masyarakat macam mana? Okey, yang kedua usaha terhadap makan semangat ukuah bubuk bukan. Okay,
dan perpaduan masyarakat. Bila orang banyak sikit, okey, dalam satu kampung tu orang ni kena sikit, orang ni kena sikit, orang ni kena sikit. Ukuran dalam sebuah kampung tu menjadi hancur. Okey, menjadi hancur dan berpecah belah. Okey, yang ketiga, apa? Boleh. Yang ketiga membaca. Bapak boleh. Jadi dia bagi. Amalan syirik. Betul. Okey, yang ketiga apa dia? Menurut kepada kebenaran khurafat dan amalan syirik. Okey, orang dalam masyarakat ni apa? Okey, orang-orang yang berada dalam masyarakat ni yang biasa buat sendiri bohong. Okey, dia menolong orang tu kepada kepercayaan khurafat. Dan amalan syirik, apa maksud amalan syirik? Syirik apa? Syirik itu adalah menubuhkan Tuhan. Tuhan ada berapa? Tuhan hanya ada satu saja, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bahawa tiada Tuhan selain Allah. Okey, seterusnya apa yang itu? Belakang dia betul. Okey, tadi kita dah selesai. Sekarang kita masuk kepada topik tindakan menjauhi sihir. Okey, tindakan menjauhi sihir macam mana kita buat? Okey, daripada terkena sihir. Yang pertama, tak sama sekali lagi. Ambil bersama-sama 1, 2, 3. Sedangkan berzikir dan membaca ayat-ayat pelindung seperti ayat kursi. Siapa yang hafal ayat kursi? Allahu la ilaha illa la ta'khudhuhu sinatun wa la itu adalah bacaan ayat kursi. Okey, insya-Allah kalau kamu biasa amalkan bacaan ayat kursi sebelum keluar rumah dan sebelum masuk rumah, insya-Allah kamu akan dijawab dengan segala yang dulu. Kan? Boleh tak? Mulai hari ini Ustaz, kamu amalkan sebelum awak melangkah kaki keluar rumah, baca ayat kursi, ayat kursi. Dan sebelum awak masuk ke rumah, melangkah kaki ke dalam rumah atau keluar rumah, membaca ayat kursi. Boleh? Boleh awak amalkan? Boleh menjadi Ustaz? Boleh? Ha? Tak boleh menjadi, tak boleh, insya-Allah. Awak boleh cakap insya-Allah dengan izin Allah. Okey. Yang kedua, boleh?
Yang kedua, dalam menjaga solat dapat berhubungan dengan Allah. Solat tolong jangan lupa dalam solat jangan tinggal. Solat terumpama tiang juga tiang ulama tiang agama. Solat itu tiang agama. Rumah kalau ada tiang rumah turun. Macam itu lah solat. Solat kalau tak buat semua tak menjadi, semua takkan berkat, semua takkan mendapat keredaan Allah. Okey kan? Okey. Yang ketiga dia baca satu dua tiga. Kalau awak tipe kesakitan, kalau awak tipe masalah, baik. Kalau awak ada macam-macam masalah, apa solusinya? Speaking apa jalan penyelesaiannya? Apa? Tidak bergantung bergantung kepada Allah, tak kita bergantung kepada siapa? Kita bergantung kepada Allah. Tapi sementara tu, kita ikhtiar untuk pergi ke klinik, jumpa dengan doktor, macam-macam doktor. Saya sakit, macam-macam nak sembuh. Tak makan ubat apa, faham? Itu ikhtiar. Yang keempat, sikit lagi yang habis. Tolong bagi perhatian, sikit lagi. Sejuk ya? Sikit lagi, sekejap lagi. Lagi 9 minit, lagi 8 minit. Lagi 8 minit. 8 minit lagi. Yang keempat, satu, dua, tiga. Apakah perumusan doa yang tinggi dan macam-macam? Sebelum kita membaca apa-apa, kita disunatkan membaca isti'azah. Apa itu isti'azah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu adalah isti'azah. Itu adalah lafaz isti'azah. A'udzubillah, aku berlindung daripada Allah. A'udzubillahi minasyaiton, daripada syaitan. Nirrajim, syaitan yang direjam. Aku berlindung daripada Allah, daripada syaitan yang direjam. Bacalah terus lalu. Kita nak hidup diri kita mohon perlindungan daripada Allah, daripada gangguan syaitan yang direjam. Syaitan ni, syaitan ni sedang apa niat dia? Niat dia adalah untuk menyesatkan kaum Adam. Syaitan ni, iblis ni, niat dia nak menyesatkan kaum Adam. Sebab tu lah dia suka dengan bomo-bomo ni memohon pertolongan daripada syaitan, bukan daripada Allah. Syaitan sebelah sebab dia tak minta pertolongan daripada Allah. Syaitan telah menyesatkan umat Islam, umat Nabi Muhammad, kaum Nabi Adam. Yang terakhir perhatian pengalaman yang lain. Kaum sejuk tidak terlalu nombor 2 baca 1, 2,
lima ni. Kalau awak ada jumpa, jumpa orang yang melakukan perbuatan sihir, awak ni ternampak ke, awak tolong melaporkan kepada pihak yang berkenaan ataupun pihak berkuasa. Awak nak lakukan macam mana? Pihak berkuasa berapa? Okey. Yang pertama, awak boleh melakukan kepada Jabatan Agama Islam, iaitu JAS, yang berkuasa yang melakukan tanggungjawab. Okey. Lepas itu awak boleh melakukan kepada pihak untuk menangkap orang yang melakukan kesalahan dalam undang-undang. Jabatan Agama Islam dia boleh menangkap orang yang melanggar undang-undang Islam. Okey, seterusnya dengan terus-menerus. Ini doa perlindungan daripada sihir. Ini adalah ayat potongan ayat kursi. Okey. Okey, kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Seterusnya. Okey, baca. Boleh menjawabkan kita daripada terdeteksi. Ini adalah doa yang biasa kita boleh baca setiap pagi. Baca 5 Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samii'un 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. 5 Bismillah. Okey, seterusnya. Okey, kesimpulan yang boleh dapat. Sihir, okey baca.
Awak ingat minta. Okey, awak ingat minta apa contoh sihir? Sana seorang. Okey, ayah. Duduk je tanpa sebut je. Satu je. Dua dah contoh. Sihir, kuat sikit. Okey, sihir pemindah, sihir pemisah. Awak, dah. Sihir santau dengan sihir penghalang rezeki. Satu lagi dah. Okey. Sihir lembayan. Okey, itu contoh sihir. Okey. Penghalang. Start kat mana? Okey, yang kedua kesan sihir. Okey, sekarang lagi kesan sihir tak ada individu lah. Kesan satu. Tak ada individu. Boleh? Boleh. Boleh sini. Boleh. Kesan dari individu. Menyebabkan gangguan emosi terdekat. Tak ada masalah kan? Kalau kesan sihir ada masalah kan? Menyebabkan uang pecah. Okey, lagi kita akan menjauhi ini apa dia? Okey, yang boleh menghilangkan sihir untuk menjauhkan diri kita daripada tendensi. Okey, nanti Ustaz akan bagi lembaran contoh sihir. Ustaz akan bagi lembaran kerja. Ustaz belum sikit lagi. Nanti Ustaz belum sikit lembaran kerja tarikh sihir. Itu Ustaz akan hantar ke dalam kelas. Boleh? Boleh? Okey. Cakap. Dan boleh tutup kelas kita. Bapak, boleh dibuka dulu dan kemudian datang. Nanti Ustaz akan bagi lembaran kerja. Boleh? Okey. Ambil kelas ni. Sama-sama kita boleh pulang